Salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif, lagi bijaksana, penjaga detik yang setia dengan jamnya, serta guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Apa kabar semua? Harap-harap semuanya sehat. Pada hari ini saya ada satu kisah yang hendak dikongsi dengan kawan-kawan. Tajuk cerita saya ialah Pemerintah yang Amanah. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu terdapat dua buah kampung, iaitu Kampung Kelubi dan Kampung Keladi. Kedua-dua buah kampung ini terletak di sebuah negeri ditadbir oleh seorang pemerintah yang sangat amanah, bergelar Sultan Mahmud Shah. Baginda amat mementingkan kejujuran dan sangat membenci amalan rasuah. Oleh sebab itu, baginda amat dihormati dan disayangi oleh penduduk. Rakan-rakan sekalian, kedua-dua buah kampung ini sangat rajin dan mempunyai kemahiran masing-masing. Penduduk Kampung Kelubi mahir bercucuk tanam. Ada yang menanam sayur-sayuran dan ada yang mensawah padi. Manakala penduduk Kampung Keladi pula suka menternak haiwan. Mereka membela ayam, itik, lembu dan juga kerbau. Kedua-dua buah kampung ini saling bekerjasama dan memerlukan antara satu sama lain, bagai aur dengan tebing. Pada suatu malam, berlaku satu bencana yang amat dahsyat. Datang angin dan ribut yang sangat kencang. Laut bergelora dan ombak besar menghempas pantai. Keesokan harinya, penduduk kampung sangat sedih kerana jambatan menghubungkan kampung mereka telah roboh. Berita jambatan roboh itu telah sampai ke pengetahuan pembesar kampung. Selepas itu, pembesar kampung berlayar ke Tanah Besar untuk menghadap Sultan Mahmud. Ampun tuanku, Batik ingin maklumkan jambatan menghubungkan Kampung Kelubi dan Kampung Keladi telah musnah dipukul angin ribut yang sangat kuat, kata pembesar kampung. Sultan Mahmud amat prihatin dengan nasib penduduk Kampung Kelubi dan Kampung Keladi. Lalu, baginda mengarahkan pegawai istana memberi sebuah peti berisi wang emas untuk membina jambatan baharu yang lebih kukuh. Sultan Mahmud memberi amanah kepada pembesar kampung untuk memastikan pembinaan jambatan baharu itu berjalan dengan lancar. Rakan-rakan, nak tahu apa yang terjadi? Pembesar kampung itu tidak berlaku jujur. Beliau sebenarnya telah menemui beberapa orang tukang. Tetapi, salah seorang tukang itu telah memberi hadiah mahal kepada pembesar kampung. Tujuannya supaya dia mendapat hak untuk membina jambatan itu. Tidak lama kemudian, pembinaan jambatan baharu itu pun bermula. Seluruh penduduk kampung sangat gembira dan teruja. Mereka tidak sabar-sabar menantikan jambatan baharu itu siap. Akhirnya, selepas 2 purnama, jambatan baharu itu pun berjaya disiapkan. Penduduk kampung sangat gembira. Tambahan pula, Sultan Mahmud sendiri sudi mencemaduli datang ke kampung untuk melihat dan merasmikan jambatan baharu di kampung mereka. Tiba-tiba, semasa Sultan sedang berjalan melintasi jambatan itu, satu bunyi yang kuat kedengaran. Bang! Bunyi kuat runtuhan memecah suasana aman kampung itu. Jambatan baharu itu telah runtuh. Suasana bertukar kelam kabut. Penduduk kampung panik apabila melihat Sultan dan ahli rombongannya terjatuh ke dalam sungai. Selepas kejadian itu, Sultan Mahmud sangat murka, lalu mengarahkan pembesar kampung itu dibawa menghadap baginda. Beta mahu pembesar kampung itu dibawa ke istana dengan segera. Beta mahu tahu punca jambatan
jambatan itu runtuh, titah Sultan. Pembesar kampung itu telah disoal sasat oleh Sultan dan pegawai istana. Akhirnya, pembesar kampung terpaksa membuat pengakuan. Beliau sebenarnya telah menerima rasuah daripada salah seorang tukang itu. Tukang tersebut tidak mempunyai kemahiran dan menggunakan barang yang tidak berkualiti. Oleh sebab itulah jambatan itu telah runtuh. Pembesar kampung dan tukang itu telah dijatuhi hukuman penjara dan semua harta mereka dirampas. Begitulah nasibnya apabila kita tidak melakukan amanah yang diberikan dengan betul. Rasuah bukan sahaja memakan diri kita, tetapi memberi kesan buruk kepada pelbagai pihak yang lain. Rakan-rakan sekalian, terdapat beberapa teladan dalam cerita yang saya sampaikan itu tadi. Pertama, kita haruslah bersikap jujur dan amanah dalam tanggungjawab diberikan. Jangan salah guna kedudukan dan pangkat yang ada. Kedua, kita haruslah saling bersikap rajin seperti penduduk kampung yang membuat pelbagai aktiviti untuk kehidupan seharian. Ketiga, kita haruslah bekerjasama dan berbaik antara satu sama lain seperti penduduk kampung Kelubi dan kampung Keladi. Izinkan saya akhiri cerita dengan serangkap pantun. Ikan gelama masak di kawah, masak gulai pucuk ubi. Kita bersama berteras rasuah hingga sampai ke akar umbi. Sekian, terima kasih.